ini antara langkah susulan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menerima kunjungan Menteri Agama beberapa hari yang lalu. Jadi langkah ini amat-amat diraikan dan kita nak faham lebih lanjut. Apa maksud kontak rapat? Sebelum ni pernah dengar, sebelum ni cakna tapi lepas tu agak lupa sedikit. Jadi kita nak refresh balik. Hari ini ada refresher course sikit. Saya bersama dengan Dr. Vignesh Waramutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Ali. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Thank you for inviting us. Terima kasih. Doktor, sebelum ni kita leka sikitlah. Sehinggalah angka tu naik 432 dan membabitkan kes tempatan. Ya, kita tak mau menuding jari dan sebagainya. Kita nak tahu, nak faham lebih lanjut tentang istilah kontak rapat ini. Kepada yang lupa, kontak rapat ini apa? Kontak rapat ni pertama kita kena tahu apa definition. Okey, definition adalah kontak rapat. Yang pertama 15 minit dalam masa dalam jarak 1 meter. Kita bersama seseorang. 15 minit. Jarak 1 meter ataupun kurang. Yes. Okey, itu pertama. Baik. Kedua, sesiapa yang menjaga kes-kes positif tanpa menggunakan personal protective equipment. Contohnya di rumah, contohnya let's say kita belum tahu lagi pesakit tu adalah COVID dan kita sebagai healthcare worker handle patient tersebut, itu kita jadi kontak. Baik. Ketiga adalah physical contact. Itu boleh intim, boleh kita dekatlah, berpegang, dan so on. Itu adalah physical contact. Dan keempat, adakah kita tempat, contohnya di rumah. Di rumah, tempat confined space, tertutup, itu kontak. Okey. Jadi itu yang perlu kita tahu. 15 minit bersua, berdepan. Yes. 1 meter ataupun kurang. Bukan 1 meter kan? Ini jarak jauh sikit. Kemudian pengendalian individu yang positif. Kes positif. Yes. Satu lagi ialah fizikal, sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal, intimate, and so on. Okey, dan satu lagi tempat. Tempat can be di rumah, di dalam komuniti, tempat tertutup, and then adakah circulation tempat tertutup, pengudaraan itu bagus. So itu kita galakkan supaya di rumah-rumah tingkap ada buka. Okey. Sekarang ni kita lebih bimbang tentang kes yang kita dengar di tempat yang terbuka atau tempat awam. Yang memberikan publik lah. Seperti yang mana berlaku sekarang ini, seperti juga di Premisi Perniagaan, pusat membeli belah. Jadi bagaimana, adakah sekiranya saya berada di tempat itu dan tiba-tiba ada makluman adanya terdapatnya pekerja yang dijangkiti, adakah saya dikira sebagai kontak rapat? Belum tentu, sebab adakah kita kontak dengan pekerja tersebut dekat, adakah fizikal atau 15 minit. Itu kita kena lihat. Let's say kita jalan je macam tu, kedai tu, kita bukan satu kontak. Let's say kes tu ada jauh daripada kita dan let's say about 20 meters ke 50 meters away, saya di dalam satu conference ke apa ke, kes berada jauh daripada saya. That means saya mungkin bukan kontak. Maknanya kena ada kesemua ciri, sebab bila doktor sebut tadi tentang air circulation, pengudaraan itu. Walaupun saya masuk di kedai itu, belum tentu, tidak semestinya saya adalah kontak rapat. Sebagai contoh, saya pernah kontak bulan Mac dulu. Saya diarahkan kuarantin selama 14 hari dan negatif. So memang seorang kes duduk about 1.5 meters away dan lebih daripada 3 jam. Tapi setelah melakukan test 2 kali negatif, saya keluar daripada kuarantin. Tapi yang penting saya kena kuarantinkan diri. Kalau saya kontak dan saya dapati tahu seseorang ini dekat dengan saya kena ambil langkah-langkah untuk mengkuarantinkan saya. Itu adalah tanggungjawab seseorang yang harus kita sedar dalam pandemik ini. That means awareness pada kita diri sendiri supaya kita let's say expose. Let's say expose. Dan dari expose untuk ada simptom takes about 14 days. That's why kita tengok 14 hari. Dan pada COVID, 2 hari atau 3 hari sebelum ada simptom, kita boleh virus tu
kita keluarkan virus daripada sistem pernafasan kita. So ini adalah kefahaman yang kita sebagai masyarakat harus sedar. Baik. Okey, bermakna misal kata kita dah kalau tengok checklist itu tik 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 walaupun kita rasa okey buat saringan. Yes. Buat saringan. Baik. Quarantine first. Quarantine okey, quarantine. Quarantine. Hubungi pejabat kesihatan terdekat. Baik, okey. Nombor telefon tu dah ada di mana-mana. You klik aja MOH dah keluar dah. Semua pejabat kesihatan. Call mereka beritahu saya hadir di dalam keramaian majlis itu dan saya berada di let's say 10 barisan daripada kes. Adakah saya seorang kontak? Kita kena tanya. Kalau kita emosional tak boleh. First kita kena tanya, kita kena sihatkan diri kita. Kita kena clearkan kita punya dulu sebab kita ada kontak di rumah. Betul. Kalau kita tidak ke depan untuk tanya pada pejabat kesihatan, identify kita sebagai kuarantin. Okey, saya kuarantin. Saya akan kuarantinkan diri saya di mana? Beritahu PKD supaya kita dapat di pejabat kesihatan ni dapat ambil tindakan. Either call sebab ini kan voluntary quarantine. So kita kena uruskan ada sesiapa yang belikan makanan untuk kita. Kita seharusnya tidak boleh keluar daripada rumah untuk 14 hari. And then kita kena monitor diri kita untuk gejala. Untuk itu kita kena tahu apakah gejala COVID. Now, gejala COVID bukan semua orang akan ada gejala. Now, gejala hampir about 50% daripada kes COVID yang menunjukkan gejala. Contoh gejala yang paling ketara adalah demam. Now, tengok ukur temperature kita. Sekarang temperature meter dah murah. Beli satu, simpan dekat rumah, test. Setiap pagi test atau setiap 6 jam, 8 jam test. Adakah saya demam? Apakah definition demam? Kalau temperature 37.5. Kenapa kita ambil temperature 37.5? Kalau di luar, di dalam tu lebih. That's why kita ambil 37.5. Adakah kita mild fever? Nah, high fever tu 40, 39 ke atas semua dah high fever lah. That one kita dah tahu. Sebab badan kita akan menggigil and so on. Dan selepas tu apakah simptom yang saya ada? Contohnya, simptom-simptom COVID ni adalah upper respiratory tract dan dry cough. Now, dia serupa dengan selsema. Dia boleh serupa dengan influenza. So, kita ada dua caveat dekat sana. So, kita kena tahu adakah saya ada demam and then batuk. Adakah batuk tu kering atau berkahak. And then selsema, sumbat hidung. Dan kita lihat pada COVID ni ada simptom yang ketara iaitu kehilangan deria bau dan taste. Now, these are very cardinal symptom yang kita boleh identify kita sendiri dan beritahu pada pejabat kesihatan akan call tiap hari untuk tanyakan, Encik, Puan, macam mana hari ini? Adakah anda demam atau apa? Adakah simptom-simptom tersebut and so on? And then, bila kita dah ada simptom macam tu, then kita bukan lagi kuarantin. Saringan perlu dibuat juga. And then, kita tengok saringan tu positif atau negatif and so on kan? Sebab a lot of things involved dalam saringan. Adakah viral load tu cukup untuk kita cek PCR atau test kit tersebut. So benda-benda ni semua banyak faktor-faktor yang terlibat. Tapi yang penting adakah kita mahu di 14 hari kuarantin, dihubungi oleh pejabat kesihatan dan juga kita tabahlah 14 hari itu. Itulah ya dia. Kan? Saya ada satu soalan sebab kita dah menjawab dengan sangat memahamkan kami berkenaan dengan kontak rapat tersebut, 4 kriteria tersebut kan. Tapi sekiranya kita pernah menghadiri satu majlis bersama dengan mereka yang dah dijangkiti dan kita baru tahu kita perlu kuarantin diri terlebih dahulu di rumah. Bagaimana dengan kontak rapat kita di rumah tu? Sebab kadang-kadang kita tak boleh ada satu kawasan yang eksklusif untuk kuarantin seorang diri. Di rumah ada keluarga juga. Bagaimana kita nak mengambil langkah berjaga-jaga tersebut? Yang pertamanya kita kena ada satu bilik lah. Kita berada di dalam bilik tersebut dan kita tak perlu keluar. Kalau kita terpaksa keluar, pakai pelitup muka.
Walaupun di dalam rumah? Di dalam rumah. Okey. Harus pakai sebab kita tu kuarantin. Okey. Sebab kita ada anak-anak, kita mungkin ada ayah kita yang tua, ada diabetik, ada so on. Kita jangan jadi mereka sebagai mangsa kepada kita kan. So itu kita tindakan yang kita boleh buat di dalam rumah. Dan kita sebolehnya kalau perlu juga distancing 1 meter. Paling kurang. Okey. Kurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Okey, maknanya tata caranya samalah. Okey, cuma persoalan sekarang ialah ni berkongsi rumah yang sama. Ya. Dapur yang sama, tempat makan yang sama. Adakah orang yang misal kata kuarantin tu perlu diasingkan betul-betul di dalam rumah tu? Yes. Makan dan sebagainya pun perlu. Jadi perkakasan, peralatan yang digunakan tidak boleh dikongsi bersama. No, kalau yang tu ada simptom. Kalau ada simptom. Tapi kita cucilah lepas kita menggunakan peralatan. Sebaiknya kita ada toilet yang berdekatan. Kita yang cuci sendiri. And then kita simpan dalam bilik kita peralatan atau perkakas yang kita gunakan untuk diri kita sehingga kita disahkan negatif untuk 14 hari. Okey. Doktor, 14 hari itu satu tempoh yang... Saya 2 kali dah. 28 hari maksudnya? Yes. Sekali pergi Itali, bawa Malaysian dari Itali. Okey. Bagaimana mengharungi tempoh 14 hari itu, doktor? Memang terharu. Itu teorinya memang mudah. Sebut sedang 14 hari kan? Kita sejam pun belum tentu. Anak panggil-panggil lagi kan? Kebetulan saya ada tempat lain, saya berada di tempat lain dan mereka ada di tempat lain lah. Tapi memang kita untuk seorang yang belum mengalami kuarantin diri itu memang susahlah. Tapi kita kena aktifkan diri kita, buat senaman dalam rumah, baca sesuatu, siapkan kerja yang kita boleh buat. Penuhi masa lah ya. And habiskan masa lah. Doktor, saya nak tanya soalan ni berbalik pada kontak rapat. Okey, sekarang ni sebagai contohlah, satu individu ni berisiko dijangkiti. Misalnya kita tak tahu dia dah dijangkiti belum. Ya, betul. Dan kemudian dia menghadiri satu majlis. Dan disebabkan individu ni orang berprofil tinggi, ramai nak bergambar dengan dia. Okey. Misalnya kata saya dengan doktor, saya rapat. Kemudian rakan-rakan saya ni ambil gambar bersama. Adakah saya sahaja ataupun yang lain pun perlu risau juga? No, sebenarnya tadi kita cakap dalam 1 meter tu. Berapa orang boleh diri? Selalunya 2 orang lah. Ya kan? Tapi berapa lama kita kontak dengan seseorang tu penting kan? And then, adakah simptom kepada orang tersebut? And then, adakah kita macam dekat ni bercakap, ya kan? Itu semua kita kena ambil perhatian sebab kalau kita berdiri begini, ambil klik macam tu, then it's different lah. Tapi apa yang kita galakkan, kalau nak bergambar, social distancing jugalah. Ya kan? Jangan terlampau dekat and so on. Sebab kita tak tahu. Dan kita tak boleh salahkan apabila contohnya seorang doktor sepatutnya bekerja di situ and then hadirkan mesyuarat and so on kan. Kita sebagai peribadi kita kena jarakkan diri and then kita kena jaga diri sendiri kita. Kita tak boleh nak cakap KKM kena beritahu saya. Atau kita kena sesiapa jaga kita lah. So yang penting kita tahu apa simptom, keramaian mana yang kita patut hadir dan kita tak patut hadir. Kalau memang non-vital, lu hadir nak meramaikan orang je, tak perlulah. Sangat baik. Okay, doktor, kita pun akan bersama dengan beberapa ibu bapa untuk mendapatkan mungkin tips secara langsung lah untuk menjaga anak di rumah. Tapi saya ada satu persoalan sebenarnya. Sebab sekarang kan permainan aktiviti fizikal dah dibenarkan kembali. Malam ni pun kita ada nak main bola juga kan. Tapi dalam keadaan sebegitu, cara terbaik sebenarnya, doktor, sebab aktiviti fizikal memang membabitkan kontak kan. Okey. So tadi saya ada beritahu, adakah seseorang tu pernah kontrak dengan kes COVID positif 14 hari yang lalu? Pertama. Itu kena you assess yourself. Apakah saya boleh main bola atau tidak? Kedua, adakah saya bergejala? Apa-apa bergejala, can be influenza, can be sesama and so on, saya tak perlu hadir lah. Jangan main terus. Jangan main. Terus terang je lah. Diri sendirilah kan. Diri sendiri. Ini semua diri sendiri. Kalau diri sendiri tak betul, dia akan babitkan rantaian. Kita akan ingatkan orang. Nak betulkan seseorang